وصحبه أجمعين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wat taysir wa tughliqu biha 'anna abwab asy-syarri wat ta'sir وتكون لنا وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به ونشر به. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. أما بعد. Yang dihormati Imam serta pengurusi bagi masjid kita yang diberkati ini, Jabatan Kuasa Masjid serta hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan juga taufik, iaitu kekuatan untuk kita melakukan ibadat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat-nikmat yang tersebut yang sangat banyak yang dikurniakan kepada kita sekian lamanya. Jadi sebagai mukadimah sedikit, apabila kita menyebutkan rasa syukur, kita saya pun sebut, tuan-tuan pun dengar selalu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur ini, apabila kita menyebutkan kalimah syukur, kita kena faham beberapa makna yang tersirat di sebalik kalimah syukur tersebut. Syukur ni apa dia? Syukur ni bahasa mudah dia terima kasih. Terima kasih, bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah. Tapi di sebalik kalimah syukur itu, kita kena ada penghayatan. Jadi apa dia penghayatan di sebalik kalimah syukur tersebut? Yang pertama, bila kita sebut kalimah syukur, kita nak kena faham kita sebenarnya menzahirkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubbus syakir lil mashkur. Apabila kita mengucapkan kalimah syukur, itu bermakna kita menzahirkan kasih sayang kita kepada orang yang memberikan nikmat kepada kita, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka itu makna yang pertama bila kita mengucapkan kalimah syukur, kita menzahirkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah khudu' syakir lil mashkur. Bila kita sebut syukur, itu bermakna kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang tersirat di sebalik kalimah syukur. Kemudian bila kita sebut syukur lagi, apa makna dia? Maknanya i'tirafus syakir lil mashkur. Kita mengakui bahawasanya segala nikmat yang kita dapat ini merupakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku nikmat ni bukan orang lain yang bagi dekat kita, tapi nikmat ini hanyalah kurniaan daripada Allah taala jua. Dan yang terakhir, bila kita mengucapkan kalimah syukur, itu bermakna
kita tidak menggunakan nikmat yang Tuhan bagi kepada kita ini kepada perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna apabila kita suruh bersyukur kepada Allah. Kita ulang balik, bila kita sebut kalimah syukur, itu bermakna kita pertama, kita menzahirkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bila kita ucap kalimah syukur, itu bermakna kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bila kita mengucapkan kalimah syukur, itu bermakna kita mengakui segala nikmat itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bila kita ucapkan kalimah syukur, itu bermakna kita tidak menggunakan nikmat yang Tuhan bagi dekat kita kepada sesuatu yang Allah Ta'ala tak suka. Itu makna dan rahsia di sebalik ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kena muhasabah diri saya khususnya, serta tuan-tuan dan puan-puan secara umumnya. Kita betul-betul dah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi tak ada 4 perkara yang kita sebutkan tadi dalam syukur kita, itu bermakna kita tak benar-benar lagi syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerana itu kita datang dalam majlis ilmu supaya kita nak muhasabah, kita nak memperbetulkan hati kita, memperbetulkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa membuang masa, kita masih lagi bersama dengan 40 hadis Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Maka kita sampai pada hadis yang ke-13, itu pada muka surat ke-18. Kita akan membincangkan tentang wajib niat untuk puasa. Wajib niat untuk puasa, hadis yang ke-13. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la siyama liman lam yubayyit. Hadis dia pendek saja. Sebab kita sebut dah sebelum ni 40 hadis Imam Suyuti ini, kelebihannya yang pertama, hadisnya pendek-pendek. Jadi boleh kita hafal. Siapa boleh hafal 40 hadis? Kita sebut dah di pertemuan yang awal dulu, apa dia ganjaran dia orang boleh hafal 40 hadis. Maka di antaranya kita akan dibangkitkan dengan para alim ulama di akhirat nanti. Dan kemudian dalam satu riwayat yang lain, kita akan diberikan syafaat oleh Nabi SAW. Banyak kelebihan kalau kita dapat hafal hadis 40. Jadi hadis 40 Imam Suyuti ini hadis dia pendek yang kita boleh hafal, dan kita akan dapatkan ganjarannya di akhirat nanti insya-Allah taala. Baik. Jadi apa maknanya? Tidak ada puasa bagi sesiapa yang tidak berniat di malamnya. Tidak ada puasa bagi sesiapa yang tidak berniat di malamnya. Baik. Hadirin hadirat dimuliakan Allah, maka hadis yang ke-13 ini kita nak membincangkan tentang salah satu daripada rukun puasa. Kalau sembahyang ada 13 rukun, puasa ada berapa rukun kalau orang tanya kita? Maka kita tulis ataupun kita jawab kat dia, puasa ni ada 2 rukun. Puasa ni ada 2 rukun. Iaitu rukun yang pertama ialah niat. Maka sesiapa yang berpuasa tapi tidak ada niat, maka puasanya tidak sah, tak dikira puasa. Sepakat imam 4 mazhab kita sebut niat wajib ketika mana kita berpuasa. Baik. Dan rukun yang kedua ialah tarku muftirin. Kita meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Jadi ada 2. Yang pertama kita ulang balik niat, rukun yang pertama. Rukun yang kedua ialah kita meninggalkan perkara yang membatalkan puasa kita. Itu rukun, 2 rukun puasa. Baik, tak apa, kita catat dulu tu. Sebelum daripada tu, tuan, malam ni kita nak luangkan masa kita untuk mendalami hukum hakam sedikit tentang puasa.
Kita pun nak dekat puasa dah bulan Rajab. Jadi bagi siapa yang berpuasa Isnin Khamis sunat pada bulan Rajab ini, nak terus puasa bulan Syaban pula kemudian Ramadan, maka eloklah kita bersiap sedia dengan beberapa hukum hakam mengenai puasa. Maka di antara rukun, di antara perkara yang kita kena titik beratkan semasa kita berpuasa ialah tentang perihal niat ataupun masalah yang kita sebutkan niat pada puasa kita. Baik, maka sebelum tu tuan-tuan, kita nak tahu sikit, kita ambil sikit maklumat. Setiap puasa kita nak sah. Betul tak? Siapa yang puasa tapi tak sah, siapa yang nak puasa tapi tak sah, betul tak? Maka kita ambil sikit maklumat. Syarat sah puasa ada 4. Syarat sah puasa ada 4. Yang pertama ialah Islam. Yang pertama ialah Islam. Maka tidak sah berpuasa orang yang kafir dan juga tidak sah berpuasa orang yang murtad. Maka orang yang murtad, orang yang kafir ini tak sah puasa. Orang yang kafir kena masuk Islam dulu, kena mengucap dulu baru boleh puasa dan puasa dia sah. Begitu juga orang yang murtad kena kembali kepada Islam, bertaubat kembali kepada Islam, kemudian puasa baru sah. Kalau dia terlepas Ramadan, waktu dia murtad tu Ramadan, lepas tu dia kena qada balik. Baik. Jadi syarat sah yang pertama, nak sah puasa kita mestilah seseorang itu Islam, Muslim, orang Islam, baru sah puasa dia. Baik. Yang kedua ialah kita catat syarat sah puasa yang kedua ialah tamyiz. Tamyiz ni apa dia? Tuan-tuan dan puan-puan buat dalam kurungan, kita catat sikit, sedar dan waras. Sedar dan waras. Itu makna tamyiz. Maka kita faham, orang yang tak sedar, orang yang tak waras, walaupun dia puasa, sah tak puasa dia? Tak sah. Mana contoh, orang gila yang berpuasa. Dia puasa tu, memang dia puasa, tak makan, tak minum, tak buat perkara yang membatalkan puasa, tapi dia gila, dia tidak ada tamyiz. Makna kata dia tak sedar, dia tak waras. Kita belajar syarat sah puasa ialah sedar dan waras. Mana-mana yang berpuasa tapi tak sedar dan tak waras, maka puasa dia tidak sah. Boleh? Dan yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Suci daripada haid dan nifas bagi orang perempuan. Maka kalau dia puasa 5.30 puasa, tengok-tengok pukul 6 pagi mai haid contohnya, maka bolehkah dia puasa? Tak boleh. Dia kena berhenti puasa dia, tak jadi puasa. Tapi sunat dia imsak, sunat dia tahan. Pada hari itu dia tak makan, tak minum, sunat saja. Kalau nak makan boleh, tak ada masalah, kerana dia ada uzur. Baik. Kita sebutkan tadi syarat sah puasa ada 4. Kita habaq dulu 3. Kita ulang balik. Syarat pertama ialah Islam. Syarat kedua ialah tamyiz, iaitu sedar dan waras. Syarat ketiga, suci daripada haid dan nifas. Baik, tuan-tuan buat sikit. 3 syarat yang pertama ini dikehendaki ada sepanjang tempoh berpuasa. Mana kata kalau sehari itu puasa 14 jam, 14 jam ni tak boleh 1 saat pun tak ada 3 syarat ni. 3 syarat ni mesti ada. Dia mesti Islam sepanjang 14 jam dia puasa. Dia mestilah sedar dan waras sepanjang 14 jam dia puasa. Dia mestilah suci daripada haid dan nifas sepanjang 14 jam dia puasa. Jadi 3 syarat ini tuan-tuan catat, diperlukan sepanjang hari berpuasa. Itu catatan kita. Mari kita tengok sikit. Puasa dah, kita kata kita puasa 14 jam, puasa dah 13 jam. Tiba-tiba masuk jam terakhir tu, tengok-tengok dia murtad. 13 jam dah puasa, tiba-tiba dia murtad. Soalan kita, sah tak puasa dia? Tak sah. Sebab apa tak sah? Kita belajar 3 syarat yang pertama
mestilah ada sepanjang tempoh berpuasa. 13 jam dia Islam, kemudian dia murtad, na'udzubillah min dzalik, maka dia tak penuhi yang kita sebutkan tadi, iaitu 3 syarat ini mesti ada sepanjang tempoh dia berpuasa. Dia puasa juga, puasa 14 jam, tiba-tiba kita kata pukul 1 tengah hari dia gila, 1 minit dia lega balik. Faham tak? Dia puasa macam biasa, subuh dia tak ada sahur apa semua, dia puasa sampai pukul 1 tengah hari dia gila, dia sedang balik 1 minit. Soalan kita, sah tak puasa dia? Tak sah. Pasal apa tak sah? Sebab tamyiz itu perlu sepanjang hari berpuasa. Kalau hilang tamyiz, dia tak sedar, tak waras, walaupun 1 saat dia gila, maka puasa dia tidak sah, batal puasa dia. Boleh? Dan begitu jugalah orang yang main haid yang kita sebutkan tadi, pukul 5.30 dia mula puasa, pukul 6 datang haid contohnya, maka puasa dia batal. Maka kita faham 3 syarat yang pertama ini kita buat catatan, diperlukan ada sepanjang tempoh berpuasa, tak boleh renggang pun, tak boleh dadam, kena ada. Baik, jelas nak? 3 syarat yang pertama. Dan syarat yang terakhir, apa dia? Tidak pengsan ataupun mabuk pada sebahagian hari sahaja. Kita kena ambil perhatian sikit. 3 syarat pertama dia kena valid, kena ada sepanjang tempoh berpuasa. Syarat yang keempat, tidak, kita ulang, tidak pengsan ataupun tidak pengsan dan tidak mabuk sebahagian hari. Mari kita buat contoh sikit. Okey, seorang dia puasa 5.30 masuk subuh, puasa ni biasa, pukul 8 pagi. Taklah kita balik. Kita puasa, dia tu puasa, kita puasa 14 jam. Puasa dah 10 jam. Tiba-tiba dia pengsan sejam. Dia pengsan sejam. Dia jaga balik. Pukul kita pukul 11 dia jaga balik. Dia pengsan sejam saja dalam tempoh 13 jam tu. Hak lain dia ada. Hak lain dia jaga lah. Puasa dia sah atau tidak? Puasa dia sah. Sebab apa? Syarat sah puasa tidak pengsan atau tidak mabuk sebahagian hari. Mana kata dia dah puasa 13 jam. 13 jam tu dia sedang, dia tak pengsan. Cuma sejam saja. Dapat tak syarat tu? Dapat. Dia tidak pengsan ataupun tidak mabuk pada sebahagian hari, maka sah puasa dia. Betul orang tanya kita, kalau orang tu pengsan, maka sah tak puasa dia? Yang pertama kita kena tanya, pengsan tu sebahagian hari saja ke, and then dia jaga, ataupun pengsan daripada 5.30 sampai 7.30? Kita kena tanya dia balik. Kalau dia pengsan sat saja, lepas tu jaga, puasa dia sah. Kita ambil catat. Satu kes lagi, 5.30 masuk subuh, dia pengsan sampailah 7.30 maghrib orang azan. Dia pengsan lagi. Mana kata keseluruhan siang dia pengsan ataupun dia mabuk. Ini sah tak puasa dia? Tak sah puasa dia. Sebab apa? Mesti tak pengsan, tak mabuk sebahagian hari. Tapi kes kita yang kita sebutkan tadi, dia pengsan, dia mabuk sepanjang hari, maka tak sah puasa dia. Itu secara ringkas kita ambil tentang syarat sah puasa. Kita ulang balik. Yang pertama Islam, kedua tamyiz, ketiga suci daripada haid dan nifas. 3 syarat yang pertama ini perlu ada sepanjang tempoh berpuasa. Syarat yang keempat ialah tidak pengsan atau tidak mabuk pada sebahagian hari. Boleh nak? Baik, itu secara ringkas.
Maka kita masuk kepada rukun berpuasa. Rukun puasa yang pertama ialah niat. Niat ni kita bincang dah pada hadis yang pertama dulu, innamal a'malu binniyat. Kenapa nak kena niat waktu puasa? Sebab Nabi sebut amalan-amalan syariat, amalan-amalan ibadat tidak akan dikira melainkan ada dan niat. Oleh kerana itu, bila kita nak puasa, kita kena niat. Niat ialah kehendak. Niat ialah kehendak. Maka rukun pertama dalam puasa ialah niat. Dan niat ini berlaku pada waktu malam bagi puasa wajib. Niat berlaku pada waktu malam bagi puasa wajib. Niat tempat dia di hati. Tidak diwajibkan kita lafaz niat. Malam-malam duk meratik nawaitu sawma ghadin an adai fa fi syarah sanatillah taala. Budak-budak dia tak pandai ingat, dia buat lagu rehan. Wajibkah kita sebut dengan lidah? Tidak wajib sebut dengan lidah. Sebab apa? Sebab niat tempatnya di hati. Baik. Bila niat di hati, maka dia mesti menghadirkan puasa dengan sifat-sifat dia. Apa maknanya? Puasa tu tahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, daripada terbit fajar sampai dah terbenam matahari. Maka dia kena niat itulah. Boleh? Baik. Kita sebutkan tadi, niat yang kita sebutkan ini berlaku pada waktu malam. Baik. Waktu malam tu bila? Malam ni banyak. Ada awal malam, ada pertengahan malam, ada akhir malam. Bila yang boleh kita niat? Masuk maghrib ya, kita boleh niat terus lah. Kerana itu tuan-tuan, kalau kita tak mau lupa niat, guru kami di Mesir sana dia ajar, lepas je kita baca doa buka puasa tu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la segala tu sampai habis, terus kita nawaitu sawma ghadin. Oh, kata keadaan tak sabar-sabar di puasa, dah saya takut lupa niat. Maka boleh kita buat macam tu. Contoh, hari 1 Ramadan, buka puasa maghrib, baca doa Allahumma laka sumtu sampai habis, terus baca nawaitu sawma ghadin. Bagi kita tak lupa. Lagi nak ingat, tak apa, lepas tarawih lagi niat lah. Tak apa, dia makan mores dah, tak niat langsung. Terlupa. Bodi bukan bodi selesai. Esok duduk apa? Duduk menyesal tak niat orang puasa macam mana, tak apa, kita ada solusi dia. Tapi nak abang kata niat berlaku pada waktu malam. Bila malam yang boleh tu, pada awal-awal malam, masuk maghrib tu boleh niat dah untuk puasa hari keesokan hari. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Baik. Kita buat lagi catatan, wajib niat pada waktu malam ini pada puasa yang wajib. Puasa fardu wajib kita niat waktu malam. Boleh? Adapun puasa sunat tak wajib niat waktu malam. Yang penting niat sebelum zuhur. Dengan syarat tak makan, tak minum, tak buat perkara yang membatalkan puasa. Contoh esok nak puasa. Esok nak puasa sunat. Malam ni tak niat lagi. Bangun pukul 8. Bangun pukul 8. Semalam tak niat, tapi hari ni nak puasa. Boleh tak dia niat waktu tu? Boleh, sebab puasa sunat tak diwajibkan niat pada waktu malam. Ni hadis yang kita baca ni, tidak ada puasa bagi sesiapa yang tidak berniat di malamnya. Hal ni buat dalam kurungan untuk puasa wajib sahaja. Boleh? Untuk puasa wajib. Baik, mari kita tengok. Ada beberapa puasa wajib, bukan puasa Ramadan saja wajib. Maka kita buat catatan sikit. Apakah puasa yang wajib? Ada berapa? Baik, puasa ada beberapa hukum lah. Yang pertama, puasa yang wajib dia ada 6. Puasa yang wajib ada 6. Jadi 6 puasa ini wajib kita niat pada waktu malam. Boleh tak? Baik. Yang pertama apa dia? Puasa Ramadan.
puasa Ramadan. Maka cukup kita niat nawaitu saum Ramadan. Itu sudah cukup kalau kita nak puasa bulan Ramadan. Yang sempurna nasyid macam nasyid raihan tu yang paling sempurna. Jadi kalau nak ringkas macam mana? Nawaitu saum Ramadan. Itu yang wajib saja aku berpuasa Ramadan. Esok hari kena sebut dah? Tak gaduh. Ada apa kena sebut? Tak gaduh. Takat tu saja aku berpuasa Ramadan. Paling kurang kalau kita nak niat waktu bulan puasa nanti. Baik. Puasa yang wajib ada 6. Yang pertama puasa Ramadan. Wajib niat pada waktu malam. Kedua puasa qada. Mana-mana muslimat yang ada keuzuran nak puasa qada, maka wajib dia niat pada waktu malam. Kerana puasa qada merupakan puasa yang wajib. Bila puasa wajib kena niat pada waktu malam. Ya. Yang ketiga puasa kafarah. Puasa kafarah dia kena merupakan puasa yang wajib dan kena niat waktu malam. Puasa kafarah macam mana? Contoh dia bersumpah. Dia bersumpah, hari ini aku bersumpah, tak tahulah dia bergaduh dengan Allah dan macam mana, aku tak mau masuk ke pintu belakang rumah. Tak tahu mana kan. Dia bersumpah, wallahi aku tak akan masuk ke dapur ni dah. Mungkin rumah duduk dapur selalu, dia tak mau masuk pintu belakang. Maka dia sebut, wallahi aku tak mau masuk dah pintu belakang ni, tak mau masuk dah ke dapur ni. Contoh. Tengok dia masuk, maka dia melanggar sumpah dia tu. Maka orang yang melanggar sumpah, apa dia kena buat? Dia kena lakukan beberapa, kita kata kena kafarah, nak kena bayar balik sumpah tu. Yang pertama kena buat apa? Yang pertama dia kena bebaskan hamba. Dia kena bayar balik sumpah. Lah hamba tak ada dah. Baik. Kalau tak ada hamba, baru boleh bagi makan kepada orang miskin, kepada 10 orang miskin. Ataupun tak mau bagi makan, dia kena bagi pakaian kepada 10 orang miskin. Dia beli 10 kepiah untuk orang miskin, dia bagi kat 10 orang. Tu kira bayar sumpah lah. Baik. Nak bebas hamba tak boleh. Nak bagi makan pun kita pun tak cukup makan. Nak bagi pakaian pun pakaian kita pun tak berapa nak ada. Maka dia tak mampu semua yang kita sebutkan tadi. Maka dia nak bayar sumpah dia, mesti dia puasa 3 hari berturut-turut. Puasa ni kita panggil puasa apa? Puasa kafarah sumpah. Jadi puasa kafarah kita belajar merupakan puasa yang wajib, kena niat pada waktu malam. Boleh? Yang keempat, puasa pada haji dan umrah. Ini ganti pada fidyah lah. Dia tak ada sembelih, dia ada fidyah. Apalah nak? Baik. Yang kelima, puasa istisqa. Istisqa ni minta hujan. Dia, kalau kita nak minta hujan, kita ada beberapa proses dalam ilmu fiqh. Antaranya ialah pemimpin dia akan suruh rakyat berpuasa. Maka puasa ni puasa wajib. Maka rakyat kena faham ni puasa wajib dan dia kena niat pada waktu malam. Dan yang terakhir, puasa nazar. Aku nazar, kalau anak aku boleh keputusan 9A, 10A, aku nazar aku nak puasa 3 minggu berturut-turut. Contoh. Maka itu puasa wajib, dia kena niat pada waktu malam. Boleh tak? Baik. Itu puasa wajib tu ada 6. Ada puasa sunat. Kita ambil sikit lah. Kita ada puasa sunat. Puasa sunat ini tak wajib niat pada waktu malam. Cuma sah untuk kita niat pada siang hari dengan syarat sebelum masuk waktu zuhur, dan kita tak buat perkara yang membatalkan puasa. Contoh, di pagi itu kita tak minum, pagi itu kita tak bersama dengan isteri kita, tak makan. Janji tak buat perkara membatalkan puasa dan sebelum zuhur. Maka boleh kita niat untuk puasa sunat kita. Baik. Puasa sunat ini dia ada yang berulang setiap tahun. Apa contoh puasa sunat tahunan? Puasa sunat tahunan apa dia? Seperti mana puasa hari Arafah. Maka tahunan Arafah ada hari tu je lah.
Kemudian hari Tasu'a dengan Ashura. Ashura 10 Muharram, Tasu'a 9 Muharram. Kita duk biasa puasa 10 Muharram saja, betul? Maka jangan lupa masuk tahun baru nanti ni kita puasa pada 9 Muharram. Sebab apa? Sebab itu cita-cita Nabi SAW. Nabi kata, kalau aku sempat hidup lagi tahun depan, aku akan puasa 9 Muharram. Tapi ditakdirkan Allah, Nabi tak sampai tahun depan, Nabi wafat pada tahun itu juga. Jadi kita sebagai umat dia, kita nak menyampaikan cita-cita Rasulullah SAW, maka kita disunatkan juga berpuasa 9 Muharram. Di samping berpuasa 10 Muharram yang kita selalu buat. Dan juga 11 Muharram juga kita sunat puasa. Jadi 9, 10, 11 Muharram sunat puasa. Dan juga puasa 6. Puasa 6, puasa tahunan. 6 iaitu puasa lepas mana? Lepas kita raya puasa 6 Syawal lah. Baik. Itu puasa tahunan. Puasa mingguan. Puasa bulanan. Kita ada puasa sunat yang bulanan. Apa dia? Puasa hari putih. Hari putih ni apa dia? Kita cantik, iaitu hari yang ke-13, 14, 15 setiap bulan. 13, 14, 15 setiap bulan hijrah sunat kita berpuasa. Puasa apa tu? Puasa hari putih. Ada hari putih, ada juga hari hitam. Maksud kata bulan tu dia kekurang dah dengan sinar dia tu. Jadi 13, 14, 15 bulan tu dia bersinar lagi. Baik. Hari hitam tu bilang 28, 29, 30. Jadi sunat kita puasa setiap bulan 13, 14, 15, 28, 29, 30. Sunat tiap-tiap bulan hijrah kita puasa. Itu bulanan. Ada yang puasa sunat mingguan. Malam ni kita dapat ilmu puasa sunat ada yang tahunan, ada yang bulanan, ada yang mingguan. Jadi puasa sunat yang mingguan ni seperti Isnin dan Khamis. Baik. Dan puasa sunat ni macam-macam cara. Kita nak puasa seminggu 2 kali Isnin Khamis, okey. Kita nak puasa Tarawih pun okey, tak apalah. Tapi puasa yang terbaik ialah puasa Nabi Daud AS. Macam mana? Puasa sehari, puasa selang sehari. Hari ni puasa, esok tak puasa. Lusa puasa balik, tulat tak puasa. Selang sehari puasa. Ini puasa Nabi Daud AS. Jadi Nabi SAW sebut sebaik-baik puasa ialah puasa Nabi Daud AS. Baik. Selesai. Sunat, hukum sunat kita dah belajar. Puasa ada yang wajib, puasa ada yang sunat. Yang ketiga, puasa ada yang hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Puasa tapi tak dapat pahala. Kalau puasa makruh ni puasa dosa tapi tak dapat pahala. Ni kita nak tengok yang macam mana kita nak buat lah. Apa dia? Ifradu yaumil jum'ah awil sabti awil ahad. Apa dia tu? Menunggalkan puasa hari Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Dia puasa Jumaat saja, dia puasa Sabtu saja, dia puasa Ahad sahaja. Maka puasa ini makruh. Makruh. Baik. Kalau dia gabung, Khamis gabung ke Jumaat, makruh lah? Tak makruh. Sebab kita belajar makruh ni kalau dia puasa tunggal, satu-satu hari itu saja puasa. Minggu ni dia puasa Jumaat saja, ataupun dia puasa Sabtu saja, Ahad saja. Tapi kalau dia gabung Jumaat, dia gabung dengan Sabtu, makruh tak? Tak makruh. Janji jangan puasa hari-hari yang kita sebut tu secara tunggal. Jadi jangan buatlah. Kalau nak puasa juga, pastikan kita gabungkan hari-hari yang kita sebutkan sebentar tadi. Okay? Dan yang terakhir, puasa yang haram. Puasa yang haram, baik, kita buat 2 bahagian. Ada puasa haram yang sah,
ada puasa yang haram dan tidak sah. Puasa haram sah macam mana? Puasa tu sah, tapi dia berdosa sebab buat, tak dapat pahala juga. Kita tengok apa dia? Wa huwa saumu zawjah biduni izni zawjiha, iaitu puasa seorang isteri tanpa izin suaminya. Maka kalau si isteri dia perlu, kalau dia nak puasa sunat, dia kena minta izin dekat si suami dahulu. Kalau dia puasa tapi tak dapat izin si suami, maka hukum puasanya ialah haram. Haram mana kata berdosa, tetapi puasa dia sah. Boleh nak? Itu kita kena take note. Jadi si isteri kalau nak puasa sunat, dia wajib minta izin kepada suami dahulu. Suami bagi baru boleh puasa. Kalau suami tak bagi, tak boleh puasa. Boleh nak? Baik. Yang kedua, bahagian kedua, haram dan tidak sah. Tadi haram dan sah, ni haram serta tidak sah. Apa dia? Berdosa kita buat, iaitu puasa pada 5 jenis, pada 5 keadaan ni. Yang pertama apa dia? Puasa pada hari raya Aidilfitri, 1 Syawal. Haram hukum dia kita berpuasa. Boleh? Yang kedua, puasa pada hari raya Aidil Adha. Haram kita berpuasa, iaitu 10 Zulhijjah. Haram kita berpuasa. Dan yang ketiga, puasa pada hari Tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi berapa hari yang haram puasa dan tidak sah? Ada 5. Raya Aidilfitri, Raya Aidil Adha, campur dengan 3 hari Tasyrik, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi kalau ikut tarikhnya, 1 Syawal haram puasa, kemudian 10 Zulhijjah haram puasa, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. 5 hari ini dalam setahun haram kita puasa. Haram dan tidak sah. Boleh nak? Jadi secara umum kita dah belajar hukum-hukum yang ada pada puasa. Ada hukum dia wajib, kita terang dah. Ada hukum dia sunat, kita terang dah. Ada puasa sunat yang tahunan, ada puasa sunat bulanan, ada puasa sunat mingguan, ada yang makruh, ada yang haram. Jadi kita dah selesai bincang pasal hukum-hukum puasa. Sebab kita sebut tadi ada puasa yang wajib yang kena niat pada waktu malam, maka kita sebutkan sekali. Baik, beberapa masalah tentang niat. Secara umumnya kita dah faham. Macam kita dah buat tu sah dah, tak ada masalah, cuma nak tambah ilmu saja. Baik, kita ambil beberapa masalah. Masalah yang pertama, dia niat, tapi dan dia, bila dia tengah niat tu, dia syak, dia taraddud, dia syak. Masuk subuh dah, kita tahu mampu pergi niat saja puasa esok hari. Macam tu. Masuk subuh kita tahu mampu pergi niat pergi. Apa hukum dia? Dia tak tahu, dia syak masuk subuh ataupun tidak. Dalam keadaan dia syak itu, dia niat puasa Ramadan esok hari contoh. Apa hukum dia? Tak boleh jawab, kita berhenti ya. Apa dia? Hukum dia tidak sah puasa dia. Niat dia tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab niat perlukan keyakinan tetap dan putus. Dia niat dalam keadaan dia syak. Masuk, kita tahu subuh. Mampu pergi, saja puasa esok hari. Mana kata dia syak, dia tak tahu masuk ke tak lagi. Kita kena tahu tak masuk lagi subuh. Okey, pasti ni apa? Kemudian niat. Ni dia syak antara masuk subuh dan tak masuk subuh. Terbit fajar dan tak terbit fajar lagi. Dalam keadaan dia wah-wah, dia syak tu, dia niat, maka tidak sah niat dia. Kita kena ambil, kita faham. Berbeza dengan masalah dia niatkah? Main celah mana tak tahu, bulan pukul 5.45 sebelum nak pergi masjid ni. Aku niat tadi sebelum subuh ke lepas subuh tak tahu. Itu macam mana pula? Beza dengan yang pertama,
Situasi yang pertama, dia niat dalam keadaan dia syok. Dia tak pasti masuk ataupun tidak lagi subuh. Dalam keadaan dia syok tu dia niat. Ni kita tahu niat dia tidak sah. Okey? Situasi yang kedua, dia niat dah. Tiba-tiba main ke mana setan main mana cucuk dia. Niat bila tu? Niat bila tu? Sebelum terbit fajar ke selepas terbit fajar? Kacau. Okey lah ini. Macam mana? Situasi yang kedua ini, niat dia sah. Sebab waktu dia niat tu dia yakin. Lepas daripada tu baru dia syak. Tapi tak apalah, waktu dia niat tu dia yakin, tak ada masalah apa. Melainkan kalau betul-betul pasti, subuh 5.30 betul aku niat 5.40, pulang-pulang dari ayat baru aku niat. Contoh, tu pasti tak boleh lah. Ini masalah, dia niat tu yakin dah. Lepas tu baru dia syak. Maka hal ni tidak ada masalah. Tidak ada masalah, maka sah niat dia itu. Baik. Dalam mazhab Syafi'i kita tuan-tuan, kita ada 30 hari puasa, maka kena 30 kali niat tiap-tiap malam. Boleh? Kacau juga. Mores dah, takut lupa niat. Macam mana? Maka sunat kita ikut pendapat Imam Malik, guru kepada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Malam 1 Ramadan tu niat saja aku berpuasa Ramadan sebulan bulan Ramadan. Lepas tu kalau lupa tak apa, tak ada masalah. Itu mazhab Imam Malik, pendapat Imam Malik. Jadi tuan-tuan, kita sebagai penganut mazhab Syafi'i dalam ibadat kita, bila mai waktu puasa nanti, waktu puasa Ramadan nanti, malam 1 Ramadan tu niat siap-siap saja aku berpuasa 1 bulan Ramadan. Kerana Allah Ta'ala. Maka malam-malam seterusnya tak apalah niat macam mazhab Syafi'i. Seandaikan malam ke-16 seronok. Seronok apa? Seronok baca doa kunut. Imam Allah teriak main malam tu lupa niat. Macam mana? Tak apa, kita niat dah ikut Imam Malik radhiyallahu anhu. Jadi selamat puasa kita sebab Imam Malik. Lepas tu tuan-tuan, perbezaan mazhab dia takkan bawa kita berkelahi, tapi kena pandai guna. Kalau yang betul Imam Syafi'i seorang je habis kita. Kerana kemampuan setiap orang tu berbeza. Tuan-tuan tahu tak? Imam Syafi'i pendapat dia, kalau sembahyang angkat takbir Allahu Akbar. Daripada alif Allahu Akbar sampai ra tu, dia kena wajib dia bayangkan 13 rukun ketika mana dia sebutkan Allahu Akbar tu ketika niat. Pendapat Imam Syafi'i. Mana kata Allah tu, tuan-tuan kena bayang bila takbir, macam Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud dalam Allahu Akbar tu. Itu pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan niat tu mesti penuh daripada alif sampailah ke ra, tak boleh renggang langsung. Tak sembahyang kita. Tuan-tuan nak abang apa? Itulah keadaan sembahyang Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Sembahyang dia khusyuk sungguh. Sembahyang dia khusyuk sungguh sampai di dalam takbir dia boleh bayang semua perbuatan sembahyang dengan sekali takbir saja. Subhanallah. Baik datang kita lagu tu. Pakai harus bayang dah. Nampak? Tapi nak abang kata Imam Syafi'i ni hati dia bersih tuan-tuan. Ramadan 8 kali khatam Quran, 4 kali siang, 4 kali malam. Imam Syafi'i. Tu nak abang zaman dulu, orang dulu bersih. Mereka zaman mereka juga tak banyak gangguan. Mereka boleh fokus kepada ibadat. Tu tak apalah tu Imam Syafi'i. Tapi kita ambil pendapat Imam Nawawi yang kata tak ada masalah. Yang tuan-tuan niat cara lah ni pun macam Imam Nawawi lah. Kira boleh lah, tak ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Nawawi, kira hebat juga lah. Jadi jangan risau saja nak abang. Bukan lebih kena bagi ketak sembahyang tak sah dah, tak macam Imam Syafi'i dah, sembahyang sah dah, jangan risau. Cuma kita nak abang beza kita dengan mereka. Baik, kita kembali. Maka sunat kita niat awal bulan Ramadan tu 1 bulan tu. Lepas tu kena lupa tak ada masalah apa. Satu masalah lagi. Dia tak mahu. Dah.
Aku nak ikut Imam Syafi'i. Tiap-tiap malam aku nak niat. Macam tu Tuhan uji dia, malam ke-16 dia terlupa niat. Jaga-jaga tu subuh lah, Allahu Akbar tak niat. Nak ikut Imam Malik, dia tak niat pun 9 bulan Ramadan hari tu. Oh, kena qada dah aku. Ada solusi dia. Jangan ingat kalau puasa dia tak sah, niat dia tak sah. Jangan ingat dia boleh makan. Tak boleh lah. Haram dia makan. Dia kena tahan juga. Perempuan yang uzur saja boleh makan. Adapun yang selain pada tu, dia kena tahan juga. Ada solusi lain tak? Nasib baik ada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Apa kata Imam Abu Hanifah? Kata Imam Abu Hanifah, ya, puasa wajib memang kena niat pada waktu malam. Puasa wajib tak apa dah. Siapa nak niat waktu malam tak apa. Cuma mazhab aku dibenarkan macam puasa sunat juga. Mana kata contoh dah esok ni puasa, dia tak niat, jaga-jaga pukul 8, pukul 9. Boleh lagi kan nak niat? Ya, boleh mengikut pendapat Imam Abu Hanifah. Ada sikit ada Imam Abu Hanifah tu nak bagi sah juga tu puasa kita tu. Tak puasa lagi saja. Jadi kita faham nah. Jadi kalau kita pegang pendapat Imam Syafi'i, niat tiap-tiap malam, tiba-tiba satu malam terlupa niat, maka jangan kecewa, jangan menangis. Boleh buka puasa tadi, tak ada masalah apa. Cuma kita kena ingat, kena niat sebelum masuk waktu zuhur. Dan juga jangan buat perkara yang membatalkan puasa lah. Contohnya, tak apalah jaga pukul 8, aku tak niat ni, bantai silma. Lepas tu, ada pendapat Imam Abu Hanifah, boleh niat? Niat puasa. Bang dia. Tak boleh situ, tak boleh. Kena takci. Budak-budak tengok malu takci. Jadi, boleh orang yang lupa niat pada waktu malam, jaga-jaga pagi esok, boleh dia ikut Imam Abu Hanifah. Boleh niat puasa sebelum masuk waktu zuhur dan juga tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Boleh nak? Jadi itu sebuah sedikit perbincangan kita tentang niat. Dan kita tengok syarahnya. Hadis ini merupakan dalil bagi mazhab Imam Syafi'i bahawa orang yang tidak berniat untuk puasa pada esok hari, puasa apa tu? Tulis itu puasa wajib. Maka puasanya tidak sah. Disandarkan pula pada hadis innamal a'malu binniyat, setiap amal itu disertai dengan niat. Waktu berniat bermula dari waktu maghrib sehingga waktu subuh. Maka di antara itu kita niatlah kalau kita nak puasa. Kalau kita nak puasa wajib. Ini hanya untuk puasa wajib. Adapun puasa sunat, maka waktu berniat sehingga waktu zuhur, keesokan hari itulah, dengan syarat dari masuknya waktu subuh kita tidak lagi makan. Pagi itu kita tak makan. Syarat dia macam tu. Bagi orang yang lupa berniat puasa wajib pada malamnya, maka dia perlu mengqada puasanya. Kerana dia tak niat, dia tak melakukan rukun, salah satu pada rukun puasa. Tapi kita bagi solusi dah tadi. Yang lupa niat pada waktu malam puasa wajib, nampak tak? Siang tu boleh niat lagi sebelum masuk waktu zuhur, dan dengan syarat tak makan, tak minum, tak buat perkara yang membatalkan puasa lagi. Itu solusi yang kita bagi ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Diwajibkan juga baginya untuk menahan diri dari makan dan minum. Kena tahan macam kita sebut tadi. Seperti mereka yang berpuasa, wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, kerana itu dalam perkongsian hadis kita pada malam ini sebuah sedikit. Dan sebelum kita akhiri kuliah kita pada malam ini, ada perempuan nak tanya nak soalan pasal niat untuk puasa. Ya. Orang kena sawan kenapa? Orang kena sawan. Nak kata pingsan, dia tak pingsan. Saya tak boleh jawab lagi. InsyaAllah kalau ada jawapan, minggu depan saya beritahu. Kalau orang sawan macam mana. Itu tuan-tuan, kalau tak boleh jawab, jangan lupa jawab. Sebab semua ni tanggungjawab saya di hadapan Allah Ta'ala nanti. Alim ada tak? Ya. Ya.
perempuan, kemudian dia puasa jam besar, dia niat sebulan dah, niat sebulan. Kemudian dia dalam bulan tu dia maka putih lah kan, maka putih lah. Maka seeloknya dia niat balik setiap malam. Dia niat balik setiap malam macam biasa. Macam mana? Hal tu kami biasa bincang dulu dalam mazhab Maliki. Cuma saya tak ambil, saya tak apa nak ingat sangat. Jadi apa yang puasa itu tak ada masalah. Puasa yang sebelum tu tak ada masalah, sah tak ada masalah. Cumanya keperluan niat balik itu, sebab itu yang mazhab kita dia kritik mazhab Imam Malik sebab tu. Kalau niat sebulan tu kalau putih tengah jalan macam mana? Contoh kita sembahyang 4 rakaat, kita niat zuhur 4 rakaat. Rakaat kedua batal. Boleh sambung 2 rakaat juga ataupun kena sembahyang balik? Mesti kena sembahyang balik, betul tak? Itulah kritikan mazhab kita kepada mazhab Imam Malik. Cuma soalan yang apa puan tanyakan tu, dia memang kena rujuk mazhab Maliki baliklah. Dia memang kena rujuk mazhab Imam Malik balik. Cuma nak selamat, memang dia kena niat balik setiap malam. Niat balik setiap malam. No? Ada lagi tak? Kalau nak usah semua dah, insyaAllah. Tak ada masalah apa dah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pertama sebelum itu saya ambil sedikit masa tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa yu'idina warhamhum kama rabbawna shighara. جميع المسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم أحي بنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وزد حبنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم بحق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اصرف عنا الوباء، اصرف عنا الوباء، اصرف عنا الوباء يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا وتقبل الدعاء ونسألك العافية في ديننا والآخرة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.